Dah tenang. Tenang. Mai dulu bawa ni. Adik saya ada sambung tak ni dia tak? Dia tak ajar. Dia baca bab apa bab? Mai tak ada. Tak sama dengan kita. Ya. Dan salah. Di mana nak tahu dah? Tak tahu dah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadida. Shadaqallahu maulana al-'azim wa huwa asdaqul qailin, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberi oleh Allah kepada kita. Di antaranya di saat ini kita diberi peluang berada dalam majlis ilmu, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang dihormati lagi dikasihi pengurusi surau, pengurusi masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa, ashabul fadilah, para asatizah, para jamaah muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan dalam sebuah hadis yang masyhur, "Sallu kama raaitumuni usalli." Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Maka dalam hadis tersebut Nabi sebut, sembahyanglah kamu kama raaitumuni usalli, seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Maka kita tak dapat hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sempat nak lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang macam mana. Maka ulama tafsir, sallu kama raaitumuni usalli, ay sallu kama alimtumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang, yakni sembahyanglah kamu seperti mana kamu tahu aku sembahyang. Macam mana kita nak tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang dengan sempurna? Tak lain tak bukan mesti kena mengaji, pelajari kitab-kitab para alim ulama, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan berkenaan dengan kaifiyah, cara salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang banyak juga orang yang hanya sembahyang tapi zahir sahaja nampak sembahyang, dan kadang-kadang zahir sembahyang tu nampak dah dipandang oleh fuqaha sembahyangnya tak sah sebab tak cukup syarat, kadang-kalanya tak cukup rukun. Maka sebab itulah pentingnya ilmu berkenaan dengan amal ibadah ini. Ilmu berkenaan dengan sembahyang khususnya, kerana dia adalah merupakan satu amal ibadah yang mana tak dapat tidak kita mesti mengerjakannya setiap hari, setiap malam, sehari semalam 5 waktu. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung pengajian dalam kitab Munyatul Musalli. Dalam bab yang seterusnya kita akan masuk berkenaan dengan sunnah ab'ad insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain. Amin. Dan sunat sembahyang yang ab'ad itu, yakni yang dijabarkan dengan sujud sahwi, sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat. 8 perkara. Tengok situ. Katanya musannif rahimahullahu ta'ala, sunat sembahyang yang ab'ad. Jadi dalam sembahyang kita ada jenis sembahyang. Dalam sembahyang kita ni ada 2 sunat, 2 bahagian yang disebut dengan perkara sunat. Yang wajib tak dapat tidak, iaitulah syarat dan juga rukun. Syarat tu tak dapat tidak, daripada 9 syarat yang kita mengaji dah dulu. Syarat sah dan juga syarat syarat wajib sembahyang. Kemudian rukun, itu tak dapat tidak. Kemudian dalam sembahyang kita ni ada yang disebut dengan sunat-sunatnya. Maka dalam sunat-sunat sembahyang tu terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama nama ab'ad, yang kedua
nama hay'ah. Tu. Jadi sunat ab'ad tu apa dia? Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan sunat sembahyang yang ab'ad itu, yakni sembahyang yakni sunat yang ab'ad tu. Sunat bagi sembahyang yang dikatakan sunat ab'ad tu yang dijabarkan, yang digantikan, tu maksud dijabarkan. Sunat yang digantikan dengan sujud sahwi. Bila? Ketika mana kita meninggalkannya, sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Sama ada sembahyang yang dikerjakan tadi adalah sembahyang fardu. Sekiranya kita tinggal perkara tu yang disebut sebagai sunat ab'ad, maka sunat kita sujud sahwi. Maka tinggal salah satu daripada sunat ab'ad tu dia ada dua bahagian tinggal. Yang pertama dengan terlupa. Yang kedua dengan sengaja. Maka dua-dua sunat kita sujud sahwi. Cuma perbezaan sedikit di segi bacaan. Kata ulama, sekiranya kita tinggal dengan terlupa, bukan sengaja, terlupa. Terlupa. Misalnya terlupa nak baca tasyahud awal, naik dah kepada rakaat yang seterusnya, tak boleh turun dah. Bila kita naik, lagi akan datang kita akan bahas, bila kita dah naik daripada contohnya tasyahud awal, jangan duk turun dah, naik dah sampai hak rokok dah, ataupun dekat dengan hak dia qiyam dah, tak boleh turun dah. Kalau baru sikit tak apa. Kalau naik turun balik, maka batal sembahyang. Bagi orang yang terlupa tak apa. Bagi orang yang sengaja, maka batal. Maka kita tertinggal dengan terlupa misalnya, maka ketika tersebut sunat kita gantikan dia dengan sujud sahwi. Di mana? Sebelum salam sekali lagi. Sujud sahwi 2 kali sujud. Sujud kerana terlupa, tu makna sahwi, kerana terlupa. Maka bacaan dia seperti mana maklum, kita duk baca subhana man la yanamu wa la yashu. Sunat kita baca yang tu. Jadi ada sebahagian ulama yang mengatakan sekiranya kita tertinggal tadi tu, kita tidak mengerjakan sunat ab'ad, salah satu daripada 8 sunat ab'ad yang lagi akan datang ni, kalau kita tinggal dengan sengaja tak baca tasyahud awal, sah sembahyang. Sat lagi sunat tak sujud sahwi? Sunat juga. Cuma dari segi bacaan dia berbeza. Sebab tadi kerana terlupa, maka kata ulama, kerana sengaja, maka sat lagi sunat istighfar ketika mana sujud. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala, yakni yang dijabarkan dengan sujud sahwi, yakni sunat-sunat yang disunatkan kita ganti dengan sujud sahwi. Bila mana kita tinggal, sama ada dengan terlupa atau dengan sengaja, sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Tak kira sembahyang fardu, tak kira sembahyang sunat, maka sunat kita sujud sahwi. Berapa tu? 8 perkara. Ni khabar dia. 8 perkara. Yakni ialah 8 perkara. Dia ada 8 semua sunat ab'ad. Apa dia? Pertama daripada 8 tu, tasyahud awal. Yakni meninggalkan membaca tasyahud awal. Tasyahud awal yakni membaca tasyahud awal. Baca tasyahud awal. Jadi kalau kita tinggal, maka dikira kita tinggal salah satu daripada sunat ab'ad. Dan keduanya duduk bagi membaca tasyahud awal. Tasyahud awal tadi satu, kemudian duduk bagi membaca tasyahud awal. Bila tak baca, bila tak duduk, tak baca. Tapi boleh jadi duduk tapi tak baca. Jadi kalau kita tak duduk, bermakna
kita tinggal duduk bagi membaca tasyahud awal dan tinggal membaca. Kemudian tinggal 2 daripada sunat ab'ad. Saat lagi kita nak sujud sahwi berapa kali? 2 kali sujud juga. Dah. Dan katanya lagi musannif rahimahullahu ta'ala. Tengok. Pertama tasyahud awal dan keduanya duduk bagi membaca tasyahud awal. Dan ketiga membaca qunut. Membaca qunut yakni pada sembahyang subuh. Dan juga sembahyang witir nisfu Ramadan. Nisfu Ramadan. Maka nisfu Ramadan ni khilaf ulama. Ada ulama kata start daripada malam yang ke-15 sampai yang ke-30. Ada start kata malam yang selepas daripada malam yang ke-10 naik ke atas. Itu khilaf ulama lah. Walik kita nak buat malam yang ke-15. Jadi kalau kita sembahyang witir pada malam nisfu Ramadan tu, kemudian kita tak baca qunut. Pada akhir sembahyang witir kita yang 1 rakaat tu, maka sunat kita sujud sahwi sekali lagi. Dan keempat, berdiri baginya bagi membaca qunut. Sama ada sembahyang subuh ataupun sembahyang sunat tadi. Berdiri bagi membaca qunut. Dan kelima, membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada tasyahud, membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian daripada tasyahud. Tasyahud mana ni? Tengok. Dan kelima, membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian daripada tasyahud. Yakni tasyahud awal. Kena tulis di kitab tu. Kalau tidak tak boleh faham. Nampak kitab kecil ya, beli RM3. Tapi kalau tak mengaji, baca tak faham. Ni bab sembahyang, bab sunat ab'ad ni kita akan tempuh lagi satu bab nanti. Dia akan bicara lagi. Di sana lagi susah ibarat dia. Sehingga kan kalau kata kita baca, walaupun kita boleh baca jawi, tapi kita tak biasa mengaji, maka kita akan pening di situ. Sebab dia ada cetakan jatuh dan sebagainya. Jadi di sini dia kata yang kelima, membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian daripada tasyahud. Kemudian daripada tasyahud mana? Kemudian daripada tasyahud awal. Jadi baca salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian daripada tasyahud awal itu sunat ab'ad. Adapun kemudian daripada tasyahud akhir itu adalah rukun sembahyang. Itu adalah rukun sembahyang. Dan katanya lagi musannif rahimahullahu ta'ala. Dan keenam, salawat atasnya, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian daripada qunut. Tadi kemudian daripada tasyahud awal, yakni kemudian daripada membaca qunut. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Kita dah baca wa salla. Ingat, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Salla wa sallama. Bagi mutabaqah orang mengaji dalam kaedah Arab. Kalau salli wa sallim, tu cara dia. Wa sallillahu. Kalau wa salli wa sallim, akhir dia. Okey. Jadi wa sallallahu tu salawat tu. Kemudian daripada qunut. Dan ketujuh daripada 8 sunat ab'ad, salawat atas al. Apa maksud al? Ali, atas ahli keluarga Nabi. Kemudian daripada tasyahud akhir, selepas daripada membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian salawat atas ahli keluarga Nabi. Mengikut dalam kitab kita ni, dia bilang sunat ab'ad. Dan jumhur ulama mengatakan dia adalah sunat ab'ad.
Apa makna jumhur ulama? Aktsarul ulama. Kebanyakan di kalangan alim ulama dalam mazhab kita mengatakan dia adalah sunat ab'ad, salawat atas ahli keluarga Nabi. Adapun demikian waqila ay qala ba'dul minal ulama, qala ba'dul ulama, berkata sebahagian daripada para alim ulama dalam mazhab kita mengatakan dia adalah wajib juga. Jumhur ulama kata sunat apa? Tapi ada ulama sebahagian kata dah, dia wajib juga. Sebab apa? Sebab berdasarkan kepada sebuah hadis, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qulu, katalah kamu, bacalah sekalian kamu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam ayat, dalam hadis tadi ada ala ali. Maka ulama yang berpegang kepada hadis ni, maka dia kata qulu adalah fi'il amr, haqiqatul amri lil wujub. Hakikat fi'il amr memberi faham wajib. Maka tak dapat tidak, mesti kena selawat ke atas ahli keluarga Nabi juga. Maka ulama yang berpegang macam ni, maka dia kata wajib. Maka kita hak ngaji ni nak buat macam mana? Maka kita ihtiyat. Jaga-jaga, cermat. Macam mana cermat? Kita baca ke atas selawat ke atas Nabi dan juga selawat ke atas ahli keluarga Nabi. Lebih baik tamamkan bacaan selawat Ibrahimiyah. Itu dia. Selepas daripada kita baca tu, wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kemudian orang tanya kita dalam hadis ni, Allahumma salli ala Muhammad, duk ditambah sayyidina boleh ke tak? Ada firqah kata tak boleh, bid'ah dan sebagainya. Maka berdasarkan kepada hadis yang seterusnya, Nabi sebut dalam sebuah hadis, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku, kata Nabi, sayyidu waladi Adam. Apa makna sayyid? Penghulu, ketua anak cucu Adam. Wala fakhra, aku tidak ada takabur, tidak ada megah, tidak bermegah-megah. Jadi dengan sebab berdasarkan kepada hadis itulah ulama kata kita nak membesarkan Nabi. Walaupun dalam hadis kata Allahumma salli ala Muhammad, tak salah kita tambah sayyidina ala ta'zim, atas jalan kita nak mengagungkan Nabi SAW. Kemudian ditulis pula sebuah kitab nama Risalatul Muawanah. Di sana dia datangkan di antara berkenaan dengan sunat ditambah sayyidina. Itu dia. Jadi kita tambah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dia. Jadi salawat ke atas ahli keluarga Nabi. Kemudian daripada tasyahud akhir, dia sunat ab'ad, mengikut jumhur ulama. Dan kedelapannya, salawat atas ahli keluarga Nabi lagi. Kemudian daripada kunutnya, kemudian daripada membaca kunutnya, ya musalli, selepas daripada baca kunut tadi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi, tu keluarga, dan ke atas ahli keluarganya, keluarga Nabi, wa sahbihi, kita tambah lagi, dan sahabat-sahabatnya, wa baraka wa sallam. Jadi baca salawat ke atas ahli keluarga Nabi pada kunut dibilang adalah sebagai sunat ab'ad juga. Itu dia, semua 8 lah. Maka sekalian itu, sekalian yang tersebut tu daripada 8 tu manakala ia musalli meninggalkan satu-satunya, maka sunat dijabarkan dia dengan sujud sahwi, 2 sujud pada akhir sembahyangnya. Dahulu daripada salam, yakni dahulu daripada memberi salam, sudah membaca salawat ke atas Nabi SAW dan doa tasyahud. Jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala, bila dia cerita dah 8 sunat ab'ad tadi tu, kemudian dia kata maka sekalian itu, sekalian yang tersebut tu
Manakala ia musalli meninggalkan salah satunya, satu-satunya yakni salah satu, bukan mesti tinggal semua. Kalau tinggal salah satu, misalnya tak baca tasyahud awal bagi sembahyang yang ada tasyahud awal, ataupun apa-apa daripada 8 tu, maka sunat dijabarkan dia, sunat digantikan dia dengan sujud sahwi. Digantikan dia dengan perkara yang sunat ab'ad tadi yang ditinggalkan tu, dengan sujud sahwi. Berapa kali? 2 sujud. Bila? Pada akhir sembahyangnya, sembahyang musalli di akhir sembahyang. Di mana di akhir sembahyang tu? Dahulu daripada salam, sebelum memberi salam, sudah membaca salawat. Bermakna sebelum daripada salam kena sudah baca salawat dulu. Sebab apa? Baca salawat tu adalah rukun. Dan doa tasyahud, doa tasyahud tu sunat. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni, hingga akhir baca doa tasyahud. Tu Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masyihid dajjal. Baca doa. Semua tu ada dalam hadis. Dan di antara mahal istijabah doa, tempat Allah Ta'ala memperkenankan doa, tempat istijab doa, di antaranya disebut, iaitulah fi salah qabla salam, di dalam sembahyang sebelum memberi salam. Itu tempat istijabah doa. Dituntut sangat kita berdoa mustajab, insya-Allah. Doa doa dalam bahasa Arab lah, kan? Jangan doa bahasa Melayu pula. Lati tak apalah, kan? Doa. Di antara guru saya, tapi saya tak mengaji pun lama dengan dia, sebab biasa ikut kuliah dia. Dia ni daripada daripada Indonesia, Kiai Hasanuddin. Mengaji sekali dua dah dengan dia. Sebab dia duduk sana. Dia mari di pondok ziarah ketika dulu. Kemudian satu ketika tahun 2015 saya ada rezeki sikit pergi di pondok dia di Malang, Indonesia. Di pondok dia nama Darus Saadah atas bukit. Kemudian satu malam tu dia ajak ikut pergi kuliah sekali di luar. Kemudian ikut kuliah dia cerita berkenaan dengan di antara doa husnul khatimah. Doa minta Allah Ta'ala bagi kita ni elok kesudahan, mati dalam keadaan beriman. Kata dia, seperti mana disebut dalam kitab lah, iaitulah baca sebelum daripada salam, ya muqallibal qulub thabbis qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, thabbis qalbi, tetapkanlah hatiku, ala dinik, atas agamamu. Baca sebelum salam. Jangan kita setakat baca hak wajib lah. Hak sunat tak baca, rugi. Rugi. Kata ulama, orang yang tak berdoa sebelum salam dalam tasyahud tu, selepas daripada baca tasyahud dia tak berdoa, rugi. Sebab tempat tu tempat istijabah. Dituntut sangat kita berdoa. Jadi selepas daripada kita baca salawat, selepas daripada baca doa tasyahud, sebelum daripada salam, kita sujud 2 kali sujud. Kita nak sujud tu kena niat sujud sahwi. Niat sujud sahwi. Bacaan si mana tadilah, subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhan yang tidak tidur, wala yashu, dan tak lalai, tak lupa, tak seperti mana kita ni. Maka sekiranya kita tinggal dengan sengaja, maka kita istighfar. Itu dia. Ustaz, orang tanya pula, kalau bagi-bagi salam teringat, teringat kata tak sujud sahwi, tak duduk, tak cadang dah nak sujud sahwi, tak baca kunut, bagi salam, kemudian baru teringat dah bagi salam dah lah. Boleh lagi? Boleh, tapi jangan terlalu lama. Saya baru bagi salam. Maka kita masuk balik sembahyang, niat masuk balik sembahyang.
kemudian kita sujud sahwi 2 kali. Maka sekali lagi kena bagi salam lain. Tu boleh. Tu pun bukan dengan sengaja. Memang dia terlupa. Terlupa nak sujud. Kalau dia sengaja dah bagi salam, dia kata rugi pula tadi tak sujud. Tak sujud tu memang sengaja bagi salam, maka tak boleh dah nak sujud. Habis dah masa dah. Tu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dia masalah sujud sunat ab'ad ni dia akan tambah lagi di belakang sana insya-Allah. Adapun sunat hai'ahnya, sunat hai'ah bagi sembahyang yang tiada dijabarkan dengan sujud sahwi amat banyak. Adapun sunat hai'ahnya, sunat hai'ah bagi sembahyang yang tiada, yakni ialah sunat yang tiada dijabarkan dengan sujud sahwi. Yang tiada yakni perkara-perkara sunat yang tiada dituntut ganti, atau makna tiada dijabarkan. Tiada tuntut oleh syarak kita gantikan dengan sujud sahwi. Berapa banyak? Amat banyak. Ialah amat banyak. Khabar yang kedua ialah amat banyak. Banyaklah. Di antara dia kita tengok sikit. Setengah daripada sunat hai'ah hendaklah diangkatkan dua tangannya, tangan musalli, serta permulaan takbir tahrimnya. Ini takbiratul ihramnya, yang musalli. Macam mana kaifiat? Berbetulan tapak tangannya dengan bahunya. Tapak tangan ni berbetulan dengan bahu. Dan hujung anak jarinya. Mana hujung anak jari? Ni, anak jari. Hujung anak jari dengan cuping telinganya yang di atas, yakni berbetulan dengan cuping telinga belah atas. Dan dua ibu tangannya, ni dua ibu tangan, ibu jari ni dengan cuping telinganya, yakni cuping telinga ni lah. Dua ibu tangan ni berbetulan dengan cuping telinga belah bawah ni. Hak ni berbetulan dengan ni telinga belah atas ni. Kemudian diturunkan kedua-dua tangan yang diangkatkan tu ditaruh di bawah dadanya. Taruh bawah dada, atas daripada pusat. Atas pusat, ni dalam mazhab kita, jangan tiru mazhab lain. Kita Mekah pergi ikut mazhab Maliki pula, mazhab Hanafi pula. Kita mazhab kita ni atas daripada pusat. Maka kata ulama, sebab kita nak jaga hati kita takut lalai, maka pergi sikit kepada belah kiri bawah dada. Dan digenggamkan tangan kanan pada pergelangan kiri. Sunat ni. Tangan kanan kita ni genggam pada pergelangan kiri. Ni pergelangan tangan. Bukan pegang sini. Ada pergi pegang sini. Sini bukan pergelangan. Ni lengan. Ataupun pegang siku. Ada juga pegang siku. Dia pegang ni. Sunat pegang pergelangan tangan. Pada pergelangan, yakni pergelangan tangan kanan, tangan kiri. Kesudahan hantarnya yang musalli dengan kesudahan takbirnya bersama-sama. Atas yang dimuktamad pada syarah muhazzab dan syarah wasit. Kitab besar ni, kitab Arab. Seperti mana yang disebut muktamad dalam kitab syarah bagi muhazzab dan syarah bagi kitab yang disebut wasit. Jadi sunat kita buat demikian. Kalau boleh buat ni comel. Tangan ibu tangan kita ni, tangan yang dikatakan jari kita semua ni bagi hadap kiblat, kemudian berbetulan tapak tangan ke arah bahu, dan hujung anak jari dengan cuping telinga belah atas ni, dua ibu jari ni berbetulan dengan cuping telinga belah bawah. Kemudian kaifiat kita angkat, kemudian Allah, kalau boleh Allahu Akbar, bar tu sampai kat bawah. Tu comel. Kalau boleh
Kemudian orang tanya kita pula, ada pula jenis Allahu Akbar. Dia tak letak tepi. Dia pergi buat lagu tu. Seolah-olah lepas tangan lah. Allahu Akbar. Boleh tak? Orang tanya kita. Sekali orang sembahyang tu kita pergi tegur pula. Kan tak betul dah. Jangan duk kata macam tu. Sebab ada ulama yang buat macam tu. Di antara Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Maka kata ulama, dia sembahyang, dia akan buat lagu tu, kemudian kata musannif rahimahullah taala. Kita buat seperti mana biasalah, seperti mana kita mengaji dalam kitab ni. Yang kita duk beramal. Tapi kadang-kadang kita salah sikit kan. Tangan kita ni boleh bagi menghadap kiblat betul-betul. Itu sunat lah kau dah. Jadi kalau tak angkat tangan pun sah, tapi sunat hai'ahnya tak ada. Jadi kalau kita tak buat sunat hai'ah ni, tak boleh kita sujud sahwi. Memang tak sunat kita tuntut sujud sahwi. Tak dituntut kepada kita sujud sahwi. Maka diibaratkan oleh ulama, sunat hai'ah ni adalah bulu perhiasan. Kalau kata manusia seolah-olah bulu-bulu yang ada pada tubuh badan. Bulu kening, bulu mata, misai sikit, janggut, rambut. Itu yang dikatakan ibarat sunat hai'ah. Kalau tak ada, hidup manusia tu boleh buat kerja tapi tak comel kan. Tak ada bulu mata pula lagi teruk kan. Kalau sunat ab'ad ni diibaratkan anggota-anggota badan kita. Contoh tangan, kaki, telinga. Kalau tak ada tangan sebelah, boleh tak hidup? Boleh, tapi tak sempurna nak buat kerja. Maka begitulah sembahyang kita. Kalau kita tinggal sunat ab'ad, bermakna sembahyang kita ada cacat. Maka nak tampung dia, nak ganti bagi tak ada cacat tu, kena sujud sahwi. Jangan buang mudahlah dengan sembahyang kita ni. Kita nak hidup dalam keadaan aman, rumah kita nak duduk elok, kereta pun nak elok, sembahyang kena elok. Yang ni lagi utama sebab dia adalah modal ataupun yang disebut dengan bekalan untuk akhirat. Bukan setakat di dunia, kita nak tengok di hari akhirat kelak. Dan katanya lagi musannif rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripada sunat hai'ah lagi, membaca doa iftitah, kemudian daripada takbiratul ihram. Selepas daripada takbiratul ihram, sunat kita baca doa iftitah. Ingat, sebelum daripada membaca ta'awuz dan juga basmalah. Sebelum daripada baca a'udzubillah, sebelum daripada baca bismillah. Bila kita dah baca a'udzubillah, bila kita dah baca bismillah, maka habis waktu dia. Tak sunat dah baca doa iftitah. Jadi selepas daripada takbiratul ihram, baca terus doa iftitah. Kalau baca bismillah dulu, habislah waktu dia nak baca. Tak sunat baca apa. Macam mana doa iftitah? Maklumlah, sekurang akmalnya. Ini sekurang-kurang yang dikira doa iftitah. Sekurang akmalnya, akmal doa iftitah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Setakat tu je. Kalau kita dah baca setakat wa asila tu, dikira kita ni baca doa iftitah. Sekurang-kurang yang dikira sebagai doa iftitah, setakat wa asila. Kalau baca lebih, itu yang lebih sempurna. Kalau tak cukup wa asila, setakat walhamdulillahi katsira, maka tak dikira baca doa iftitah lagi. Sebab tak sempurna. Jadi kalau kata kita ni kita agak lewat dah ni. Tapi kalau setakat baca wa asila dan lagi nak baca doa iftitah, baca dulu. Tapi kalau kita agak kata tak dan dah, kena baca Fatihah. Kalau baca Fatihah pun tak dan habis, jangan nak baca.
Tu. Tengok keadaan lah. Dan yang akmalnya, yang lebih sempurnanya doa iftitah itu, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Kita baca sampai wa ana minal muslimin. Itu yang lebih akmal. Maka dalam doa iftitah ni, kita mengaku dengan lisan kita. Kalau boleh bagi faham satu-satu yang disebut dengan maksud yang tersirat yang ada dalam bacaan doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita, kematian kita nanti, begitu juga sembahyang kita, semuanya kerana Allah. Jadi inilah di antara kaedah ataupun cara untuk kita nak dapat khusyuk dalam sembahyang. Bacalah, dia adalah sunat hay'ah. Kemudian kemudian daripada baca doa iftitah tu, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di mana? Pada tiap-tiap rakaat. Sebelum daripada baca Fatihah, baca ta'awuz. Orang panggil ta'awuz. Nama bagi a'udzubillah ta'awuz. Nama bagi bismillah basmalah. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam mazhab kita pada tiap-tiap rakaat. Tiap-tiap rakaat baca dengan sirlah, dengan perlahan. Walaupun sembahyang tu jahat, jangan dok baca jahat pula, baca sir perlahan. Dia tak sama dengan basmalah, bismillah. Bismillah kalau Fatihah baca dengan jahat, sembahyang yang jahat, maka bismillah kita baca dengan jahat. Kalau sembahyang yang sir, maka kita baca dengan sirlah, dengan perlahan. Jadi kalau kita baca pada rakaat pertama je, baca a'udzubillah. Rakaat kedua terus baca bismillah. Bermakna sembahyang kita tinggal sunat hay'ah. Sembahyang kita di sisi fiqh dan juga di segi tasawuf tak sempurna. Bermaksud tak sempurna bukan tak sah, tapi tak sempurna dengan sempurnanya. Bermakna tiap-tiap rakaat kita sunat baca a'udzubillah. Baca kan lama pun sah. Berdasarkan kepada ayat Al-Quran, fa idza qara'tal Quran a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca akan ayat Quran, fasta'iz billah, maka hendaklah kamu minta berlindung dengan Allah Ta'ala minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang dikutuk, yang direjam. Jadi kita minta berlindunglah. Sebab syaitan dia setiap detik, setiap masa dia nak cari jalan untuk nak merosakkan kita. Setiap detik dia tak ada lena. Dia tak ada lena. Sebab dia janji dah dengan Allah Ta'ala, ketika mana dia Allah Ta'ala murkakan dia dengan sebab dia ingkar perintah Allah Ta'ala suruh sujud kepada Nabi Allah Adam AS. Kemudian Allah Ta'ala kata kat dia, wa kana minal kafirin, adalah dia syaitan daripada yang kafir, orang kafir. Kemudian bila demikian, dia tak puas hati dengan Nabi Allah Adam AS. Selepas daripada dia dimurkakan oleh Allah Ta'ala tu, syaitan yang dikatakan iblis ni, anak-anak dia syaitan lah. Iblis ni ketua dia, yang kepala dia tu, selepas daripada Allah Ta'ala kata dia daripada orang-orang yang kafir, orang yang ingkar pada Allah Ta'ala, maka wajah dia berubah jadi tak elok terus. Tu asal dia elok. Asal dia sejarah panjang iblis ni. Tapi dengan sebab ada sifat dalam hati dia, iaitulah sifat
al-kibriya, sifat takabur, sombong. Sombong. Bila mana sejarah panjanglah dicerita berkenaan dengan iblis tu. Bila mana Allah SWT Muhammad, malaikat daripada malaikat-malaikat Allah Taala yang besar-besar tu adalah daripada malaikat tu, dia melihat di aras sana, di lauh mahfuz. Dia melihat di kalangan malaikat dan juga di kalangan semua kita ni ada yang menjadi kafir. Ketika tu iblis digelar sebagai Azazil, guru malaikat, jadi tok guru. Maka kata ulama, setiap penjuru baik langit ataupun dikatakan bumi ni, semuanya tempat sujud iblis. Iblis pernah sujud beribadah pada Allah Ta'ala, beribadah sungguh. Doa dia mustajab. Tapi dengan sebab dia lupa doa kat diri dia, sebab takabur. Bila mana malaikat tengok di lauh mahfuz ada yang ditulis sebagai kafir, malaikat bukan takut lebih. Takut terdiri depa daripada orang tersebut, daripada yang kafir. Maka pekat duduk bincang, kemudian disebut dalam kitab, jumpa dengan iblis. Iblis tok guru. Wahai tok guru, tolong doa kami ni, minta berlindunglah daripada jadi kafir di mana yang ditulis. Iblis pun doa, minta puak-puak malaikat ni semuanya tak terdiri di kalangan yang kafir tu, tapi lupa doa kat diri dia. Ini bahaya. Hak dia tulis tu kena kat dia, sebab dia tak doa kat diri dia. Sebab tu ulama kata, kita doa kat diri kita, jangan lupa doa kepada diri kita. Baik kita nak doa kat orang, tak apa, doa kat diri kita jangan lupa. Itu penting. Kemudian cerita panjanglah, dia takabur. Sebab dia rasa dia hebat dah, ilmu banyak, ibadah banyak, maka tak perlu doa dah, tak perlu dah, kan? Itulah di antara sifat yang paling bahaya sekali, sifat kibriya, takabur dalam diri. Wal'iyaz billah. Minta berlindung. Maka selepas daripada tu, dia kata, Allah Ta'ala kata kat dia, kafir. Kemudian dia kata tak apa, start daripada sehari ini, dia kata, aku nak menyesatkan anak cucu Adam. Minta ke Allah Ta'ala, minta umur panjang satu, minta nak menyesatkan satu. Kemudian Allah Ta'ala benar, illal mukhlisin, kecuali yang ikhlas. Yang ikhlas tak boleh. Sebab tu ubat kita nak lawan syaitan, iblis, itulah ikhlas. InsyaAllah ubat besar. Dia tak boleh sesat. Tu. Jadi sunat kita bacalah. Dan setengah daripada sunat hayahnya lagi mengucap amin. Kemudian daripada selesai membaca Fatihah, selepas daripada baca Fatihah, dinyaringkan pada sembahyang yang dinyaringkan Fatihahnya, dan disirkan pada sembahyang yang disirkan, yakni yang disirkan Fatihah. Dan sunat makmum mengucap amin bacaan imamnya. Bagi makmum, dia sunat mengucap amin bacaan imam, bersama-sama dengan ucap imamnya. Jadi bersama-sama dengan ucapan imam. Jangan amin dulu, ada setengah amin dulu, dia pergi amin awal daripada tok imam. Jadi kuranglah. Dia kena sama-sama. Bagi imam, kita dengar tok imam amin, kita pun selalu. Jadi apabila tok imam baca Fatihah, kita ditutup dengar. Begitu juga yang dikatakan Fatihah lah, Fatihah daripada awal, kita tutup dengar. Sunat. Kalau kita baca Fatihah juga di situ, maka tak dapat pahala sunat tu. Sunat kita dengar bacaan imam. Selesai tok imam baca, kemudian tok imam dia sunat di situ, dia ada yang dikatakan sakdah. Jangan terus baca surah, tunggu sat dia. Kemudian bila kita tunggu di situ, sekurang-kurang sat, tapi kalau bolehlah sampai selesai Fatihah. Tapi kalau tak boleh pun tak. Tapi kalau boleh selesai Fatihah tu lagi boleh. Jadi kita tunggu sat, kemudian selepas daripada amin pun semua tu,
Dia ada dua. Selepas daripada sebelum daripada mengucap amin, situ saktah, sa' je yang tu. Jangan terus waladdallin. Amin. Tak ada nak menapah apa lah. Amin terus. Hak makmum pun jadi tak sama. Tunggu saktah sunat. Kemudian baru amin sama-sama. Sebab ada hadis. Nabi sebut dalam sebuah hadis, "Idza ammana al-imam fa'amminu." فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Apabila mengucap amin oleh imam, fa'amminu, maka mengucap aminlah oleh sekalian kamu. فَإِنَّهُ, kerana bahawasanya, man wafaqa ta'minuhu, barang siapa yang muafakat, yakni bersamaan, ta'minuhu, ucapan aminnya, ta'minal malaikah, bersama-sama dengan ucapan amin malaikah. Sebab malaikat ucap amin, kita tak dengar. Kalaulah ucapan amin kita tu bersama-sama dengan ucapan amin malaikat, apa kelebihan dia? Ghufira lahu ma taqaddama min zambih, diampunkan baginya, bagi mereka tadi, ma taqaddama min zambih, akan dosa-dosa yang terdahulu. Daripada dosa kecil, Allah Ta'ala akan ampun. Itu kelebihan dia. Nampak mudah amin. Bagi betul lah ucap amin. Dia ada beberapa bacaan lah. Di antara dia hak masyhur kita nak baca amin. Ada bacaan amin, ada juga. Tu kita ucap bagi sama. Kemudian selepas daripada ucap amin tu, tok imam nak baca surah. Sunat tok imam tunggu Ustaz. Jangan berderah terus, tunggu Ustaz. Kemudian baca. Depan ni dia cerita ni. Dan sunat berhenti saktah antara Fatihah dan amin. Kita sembahyang seorang diri ataupun jadi tok imam, sunat kita saktah situ sebelum nak baca amin. Dan antara amin dan surah, antara amin dengan surah yang seterusnya tu. Dan antara surah dengan rukuk, antara surah dengan rukuk selesai, walam yakul lahu kufuwan ahad, dengan rukuk tu saktah, kemudian rukuk. Tu sunat. Jadi perkara-perkara sunat ni kalau kita buat ni, sembahyang kita jadi sempurna. Jangan kalut sangat. Nak pergi mana kalut sangat kan? Jangan kalut sangat. Jadi ini adalah sunat hay'ah. Sikit satu lagi. Dan setengah daripada sunat hay'ah, membaca surah pada imam, yakni bagi imam. Dan munfarid, yakni orang yang bersembahyang seorang diri, pada 2 rakaat yang pertama. Kalau sembahyang tu 2 rakaat, 2 rakaat lah. Kalau sembahyang tu 3 rakaat, 2 rakaat pertama. Kalau sembahyang tu 4 rakaat, 2 rakaat pertama saja. Dipanjangkan pada sembahyang subuh. Sembahyang subuh baca panjang sikit, surah panjang sikit lah. Dan zuhur kurang sedikit daripada subuh. Zuhur ni bacaan panjang juga, tapi kurang sikit daripada subuh. Misalnya subuh kita baca surah Sabbihis rakaat pertama, ataupun kita baca hal ata ka hadithul ghashiyah, surah al-ghashiyah tu. Tu kira surah panjang lah tu. Kan? Zuhur kurang sikit. Dan asar dan isyak pertengahan. Sembahyang isyak baca surah yang pertengahan. Tak terlalu pendek, tak terlalu panjang. Pertengahan. Dan maghrib yang pendeknya. Maghrib ni cari surah pendek-pendek yang pendek. Kalau nak baca surah yang dikatakan surah yang panjang-panjang dalam Quran, surah Baqarah ke apa, kita nak ambil sikit, jangan terlalu banyak. Tapi yang lebih akmalnya kita baca bagi lekap satu surah. Itu lebih akmal lah. Tapi kadang-kadang kita nak baca, nak cerita berkenaan dalam bacaan kita tu, nak cerita berkenaan dengan sesuatu perkara, boleh diharuskan, tak ada masalah. Kita baca tu, tapi jangan terlalu panjang lah pada banyak maghrib ni, sebab masa dia terlalu singkat. Dan pada subuh Jumaat alif lam sajadah.
dan hal ata. Alif lam sajdah dan hal ata hal ata al insan. Suratul insan. Ni subuh hari Jumaat, sunat. Bukan kata wajib, sunat. Jadi sunat ni bukan kata wajib. Tapi kalau tak buat rugilah. Jangan tak kelai pula subuh hari Jumaat tak baca hal ata dengan sejadah kelai. Ada kan? Sunat jangan tak kelai lah, bacalah kan. Kalau hari tu agak kalut sikit tak payah baca kan. Mungkin ada urusan penting ke apa, nak baca mana kan. Nak meraihkan jemaah. Tapi kalau nak eloknya bacalah, sebab hari Jumaat hari Sayyidul Ayyam, dan disunatkan kita baca. Dah baca. Ini berkenaan dengan bacaan surah. Jadi sembahyang, kita sembahyang sembahyang yang 2 rakaat, itulah 2 rakaat pertama. Kemudian orang tanya kita, sembahyang kita tak sembahyang sunat biasa ni, sunat tak baca surah? Sunat. Sunat tak kita baca surah? Bacalah surah apa pun. Tapi kebanyakan sembahyang sunat dia akan baca 2 surah. Surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas. Banyakkan sembahyang sunat baca 2 surah tu. Dan sunat mengucap takbir intiqalat yang 5, iaitulah takbir rukuk dan takbir turun kepada sujud. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Panjang lagi kalau nak sambung, masa tak banyak lah. Jadi nanti kita akan sambung berkenaan dengan takbir intiqalat. Apa makna takbir intiqalat? Takbir berpindah rukun. Takbiratul ihram tu awal-awal itu wajib. Ini takbir intiqalat, nak berpindah daripada satu rukun kepada satu rukun yang lain, ke sunat. Dia masuk dalam bahagian sunat hay'ah. Itu dia. Wallahu a'lam. Kemudian satu berkenaan dengan doa. Sebab kita dah tengok banyak juga tempat yang dia tersilap sikit kan. Tapi tak apalah, kita boleh perbaiki berkenaan dengan doa selepas sembahyang. Kadang-kadang kita tak perasan, sebab kadang-kadang kita pun tak perhati sangat kan. Tapi kalau kita mengaji dalam uslub Arabiah, maka di situ kadang-kadang kesalahan dia besar. Maka bila kita mengaji, insya-Allah kita nampak, maka kita perbetul insya-Allah. Di antara doanya berkenaan dengan Rabbana ighfir lana dan Allahumma ighfir lana. Bila kita baca seorang Rabbi ighfirli ataupun Allahumma ighfirli, li itu makna aku seorang. Tapi bila ramai, Rabbana ighfir lana ataupun Allahumma ighfir lana. Kemudian akhir, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa liwalidaina. Dua-dua boleh. Maka guru saya dia sebut, kalau kita baca waliwalidina, itu dia termasuk semua. Start daripada mak ayah kita, sehinggalah kepada tok wan kita apa semua naik ke atas. Kalau kita baca waliwalidaina, kena kepada mak ayah kita saja, maka afdal waliwalidina. Warhamhum. Kalau kita baca seorang warhamhuma, huma kembali kepada al-ab wal ibu dan juga ayah. Tapi ketika tu warhamhum, dan hormat yang rahmatilah mereka itu semua. Kemudian warhamhum kama rabbawna. Bukan rabbawna, setengah kita dengar rabbawna. Itu rabbau daripada rabba. Rabba ni makna tadbir, mengurus. Kama rabbawna jamak. Seperti mana mereka mentarbiah kami. Kama rabbawna sighara, bukan saghira. Saghira untuk seorang. Sighara jamak. Sighara. Baca dengan sighara. Kalau kita baca Rabbi ighfirli, tak apa saghira. Waliwalidaina waliwalidina, semua baca dengan sighara. Itu satu doa yang penting untuk diri kita, mudah-mudahan kita boleh amal dengan baik. Kemudian yang kedua, kita ambil daripada ayat Quran.
Rabbi ij'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas salah. Jadikanlah, wahai Tuhanku, jadikanlah aku ni di kalangan orang yang mendirikan sembahyang. Wa min zurriyyati, dan daripada keturunanku. Rabbana, wahai Tuhanku, Rabbi wa taqabbal du'a. Perkenankanlah permintaanku. Tapi bila kita baca ramai, dia kena ubah sikit. Bukan kita ubah ayat Quran, yang ni kita baca doa. Yang tadi ayat Quran, tapi kita baca doa, jadi doa. Bukan kita ubah ayat Quran ni, kita baca doa, jadi doa. Sebab kita baca untuk jeramai. Kita kena baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi ij'alna ya Allah. Rabbi ij'alna, wahai Tuhan, jadikanlah kami ni kita semua lah. Dalam jemaah, Rabbi ij'alna muqimis salah, bukan muqimah. Kalau muqimah seorang, muqimi, dia asal daripada muqimuna. Kemudian muqim di situ dia idhafat. Orang mengaji dalam ilmu Arab dia tahulah. Kemudian di situ dia jadi maf'ulun bih. Rabbi ij'alna muqimas salah. Kalau Rabbi ij'alni muqimas salah. Kalau Rabbi ij'alna muqimis salah. Wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Insya-Allah boleh kita betul lah, insya-Allah. Saya tak kata kat siapa-siapa. Kemudian saya nak berpenting untuk sama-samalah. Saya pun dulu baca macam tuan-tuan agak kadang-kadang kan. Biasalah dalam pengajian kita ni, kita salah tak ada masalah. Ada kulihal, jangan kita malu. Sebab kadang-kadang biasa kesalahan dalam pengajian ni dia adalah dikira dimaafkan. Kemudian berkenaan dengan doa-doa lain itu tak ada masalah. Kemudian satu lagi, doa dalam qunut. Dalam qunut kita sembahyang subuh qunut, jadi terimam kita tukar dhamir daripada seorang kepada ramailah. Kita baca doa qunut tu. Kemudian sampai dekat Allahumma salli ala Muhammad wa nastaghfiruka. Wa nastaghfiruka tu nak baca ramai kan seorang, baca seorang. Walaupun imam. Wa astaghfiruka, jangan baca wa nastaghfiruka. Baca seorang tak. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebab di situ dituntut semua kita baca. Insya-Allah lah, insya-Allah. Kemudian yang terakhir, satu amalan saya nak kongsi, ambil dalam kitab alim ulama, disebut berkenaan dengan amalan yang sangat penting dalam kehidupan kita ni sebagai pendidik diri kita daripada segala kejahatan, kemudaratan dunia dan juga akhirat. Lebih-lebih lagi kita berada dalam keadaan dunia yang mencabar hari ini, dunia dalam keadaan banyak ibtila, musibah yang Allah Ta'ala turunkan. Mudah-mudahan kita terhindar. Jadi saya petik dalam kitab, disebut oleh seorang Habib Zain bin Smith, ulama yang hebat di Madinatul Munawwarah. Tapi sayangnya hari ini dia disekat oleh puak-puak Wahabi. Ni puak-puak Wahabi ni, yang sekat dia tak boleh ngajak. Sampai orang nak bertemu dengan dia pun tak boleh, payah. Dan ada banyak karangan-karangan beliau, bab adab dan sebagainya. Kemudian di sana dia datangkan berkenaan dengan satu amalan, iaitulah amalannya baca surah dalam Quran saja. 4 surah. Baca pada waktu pagi, waktu petang. Apa kelebihan dia? InsyaAllah Allah Ta'ala akan jaga daripada segala kejahatan, kemudaratan dunia akhirat. Baca pada waktu pagi dan waktu petang. Pagi ni waktu dia ambil daripada selepas subuh sampai sebelum zuhur. Petang selepas daripada asar sampai tengah malam. Lebih baik kalau kata waktu pagi, Allah SWT. Waktu pagi kita baca awal lah pagi tu. Kemudian petang selepas asar. Surah yang pertama, surah Al-Alaq. Pada surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baca surah tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Baca surah Iqra daripada awal sampai habis. Surah Al-Alaq. Dan surah yang kedua surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Start daripada bismillah awal sampai habis. Kemudian surah yang ketiga surah Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha sehingga akhir. Baca surah Al-Zalzalah Izazul. Kemudian surah yang terakhir, surah yang keempat, iaitulah surah Al-Quraisy. Liila fi Quraisy sampai habis. 4 surah ni baca waktu pagi, waktu petang. Maka disebut dalam kitab amalan ni telah disebut oleh Sultanul Awliya. Apa dia Sultanul Awliya? Raja wali zaman dulu. Siapa dia? Iaitulah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia dah sebut dah tentang surah 4 ni. Dia kata di sana, insya-Allah mujarrab kalau kita beramal. Allah Taala akan bagi jauh daripada segala kejahatan, kemudaratan dunia akhirat insya-Allah. Ramai niat kerana Allah Taala dengan keberkatan amalan tadi tu, maka Allah Taala bagi. Bukan ayat tu bagi, Allah. Tapi kita baca dengan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah boleh tuan-tuan berkat ramai. Zaman dan ini zaman banyak fitnah. Kita kena banyak amalan. Bukan setakat yang wajib, kena memperbanyakkan amalan-amalan yang sunat, di antaranya zikrullah, aurat dan sebagainya insya-Allah. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Jadi akhir saya mohon maaf pada tuan-tuan sekiranya terlewat sikit malam ni, dan mohon maaf pada tuan-tuan kalau ada salah kata dan sebagainya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salawatu wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan والسعادة الدارين وحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله.